آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم آمين. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, InsyaAllah hari ini kita akan sambung pada muka surat 179 ayat 17 surah Al-Anfal. InsyaAllah kalau sahabat-sahabat dan Ustaz dah bersedia boleh teruskan. Ustaz nama Noha Basirah sekarang. Nama anak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pujian buat dan milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dah sampai ke penghujung Ramadan, bermulanya um, misi untuk mendapatkan malam yang lebih daripada 1,000 bulan, dan semoga ibadah kita 20 hari yang lalu Allah terima dan sebagai tiket buat kita memperbaiki ataupun menjadikan kehidupan kita lebih baik dan lebih baik. Minggu lepas kita dah sampai ayat yang ke-16. Kita dah lalui tentang ada yang disebut sebagai mutaharrifan dan ada yang disebut sebagai mutahayyizan. Poin dia ialah kalau kita berperang, jangan lari dari medan perang. Kecuali dua keadaan. Keadaan pertama, kalau kita nak tukar strategi, dan keadaan kedua, kerana ada pasukan bantuan, mutahayyizan, kita bergabung dengan pasukan lain, ada pasukan bantuan. Jika tidak, faqad ba'a bighadabin min Allah. Jika tidak, dengan melarikan diri itu, Allah murka. Allah murka. So, ancamannya kalau berundur dari medan perang, bukan kerana strategi atau bukan kerana nak bergabung dengan mana-mana kumpulan, sebab takut. Takut mati, takut kena tetak, lari. Kan? Dia akan mengakibatkan Allah murka. Poin dia ialah, kenapa lari? Kenapa tak pertahankan agama dan akidah? Kenapa lari? Itu dia punya kenapa Allah murka. Sebab kalau bukan kita yang pertahankan, siapa? Siapa yang nak pertahankan? Dan murka Allah bukan seperti murkanya makhluk. Bukan seperti murkanya manusia. Ya, kalau kita berhadapan dengan siapa? Ayah yang marah. Kita rasa takut. Dan bayangkan kalau empunya dunia ni yang marah, Allah yang murka pada kita. So, mana kita nak selamatkan diri? Tak ada. So, wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Tempat mereka, tempat kembali ialah neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat. Itulah seburuk-buruk tempat. Allah beritahu bahawa balasan orang yang berundur dari medan perang itu kerana nak selamatkan diri, sebab bila diri selamat, maka dia boleh hidup lebih lama dekat dunia. Kan itu dia punya idea.
lari dari medan perang. Macam Hitler dulu. Hitler dulu askar biasa. Dia pernah lari daripada medan perang sebelum dia disokong oleh pengikut-pengikut dia yang terpakai dengan idea nasionalis dia. Dia dilantik jadi pemimpin tentera tertinggi. Sedangkan dia pernah lari dari medan perang. So, bila seorang lari, kan, katalah seorang dia lari, dia akan melemahkan semangat orang lain. Malah musuh akan lebih bersemangat. Satu, ancamannya besar. Ancamannya tu keras. Maka bila musuh akan lebih bersemangat menyerang dan senang untuk mengalahkan, apa yang dia buat tu akan beri kesan kepada orang lain. Kalau ideanya begitu, kan, apa yang kita buat akan bawa kesan pada orang lain, kita akan jumpa banyak kesalahan-kesalahan dengan idea yang sama mendapat ancaman yang lebih kurang sama. Contoh lain daripada mulut kita, kan, surah An-Nur, mulut kita beri kesan kepada kehidupan orang lain. Malah Allah sebut dekat situ apa? Subhan. Ayat berapa dah tu? 13, 16 surah Nur. Kan, kenapa tidak ketika mereka bercakap tentang benda itu, engkau katakan, tak patut kita bincang benda ni. Engkau menganggap benda ni ringan, sedangkan di sisi Tuhan ianya berat. So, ancaman-ancaman semacam itu, apa yang kita buat akan beri impak kesan pada orang lain. So, itu dia punya balasan dia tidak ringan. Begitu juga konsep apa? Mak bapak derhaka, anak derhaka. Apa yang anak buat beri kesan emosi pada mak bapak. Langsung Allah tak sebut apa bentuk balasan di dunia dan di akhirat. Tak ada. Kan, Quran tidak menyebut apa-apa. So, orang lain juga akan dengar dan tahu bahawa umat ini melahirkan generasi pengecut dan penakut. So, diorang lagi bersemangat untuk menyerang kita. Itu yang apa berlaku sekarang. Masing-masing tak mau campur tangan dalam konflik Timur Tengah. Konflik Palestin dengan Zionis. Kenapa? Sebab tak berani. Tak berani. Masing-masing ada kepentingan yang perlu dijaga dan dipelihara. Maka kita tak tahu bentuk kemurkaan, tak tahu bentuk ancaman yang disediakan oleh Allah. Kan berkali-kali juga kita jumpa ayat fala takhshawhum wakhshawni. Jangan takut mereka, takutilah ancaman aku. Konteks surah ini, konteks ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang Muslim terlibat dengan perang Badar. Kan, akan tetapi ini bukan bererti menafikan pengertian haram bagi selain mereka yang lari dari medan perang. Kalau perang Uhud, 300 orang patah balik. Itu orang-orang munafik. Dahlah dia sifatnya begitu, lari pula daripada medan perang. Tapi menariknya, walaupun ancaman besar daripada Allah, kita perhatikan dalam sejarah selepas perang Uhud, Nabi tak hukum orang-orang yang lari. Itu juga bentuk dakwah besar daripada Nabi. Malah yang disebut dalam Quran adalah berkaitan pemanah-pemanah. Kan? Pemanah-pemanah. Dan Allah tawarkan pula
sesi berdamai dengan pemanah tu. Kan Fabima kalau bukan kerana Fabima rahmatin minallahi liyantalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi la faddu min hawlik. Itu berkaitan dengan pemanah suatu perang Uhud. Dan seperti apa yang ditunjukkan oleh makna hadis sebelum ni yang menyatakan bahawa lari dari medan perang merupakan salah satu dosa besar yang membinasakan. Kan ada 7 dosa besar. Salah satunya lari daripada medan perang. Dan begitulah kita sepatutnya melihat bahawa inilah puncak kepada pengorbanan fizikal, iaitu sanggup mengangkat senjata, mempertaruhkan nyawa untuk agama. Setakat ni apa kesanggupan yang kita buat untuk agama ni? Terutamanya 10 akhir Ramadan ni. Sanggup tinggalkan buat kuih samprit semata-mata nak tahajud atau bagaimana? Kesanggupan kita. So masing-masing ada nilai pengorbanan yang kita korbankan. Kalau Dr. Munirah telah lama mengorbankan masa bersama keluarga untuk merawat orang sakit, itu pengorbanan besar. Pengorbanan yang kita belum tentu boleh menyainginya. Begitulah, setiap kita ada medan masing-masing. Ada yang kita korbankan. Ada yang kita korbankan. Begitu. Kalau dahulu, kan waktu muda-muda dulu, waktu dekat Institut Kemajuan Desa, banyak staf-staf kat situ mengorbankan masa dengan keluarga. Keluar masuk kampung, nak memandaikan ketua kampung, nak mengurus kampung. Kadang 2 bulan sekali baru nampak muka pintu. Kadang bila balik tu, anak yang masih kecil, dia tak nak didokong, tak nak dekat. Sebab dia kata, ini salesman mana yang datang ke rumah. Sampai tak kenal bapak dia. Itu kan, punya lama tak balik rumah. So itulah bentuk-bentuk pengorbanan. Dan kita harapkan pengorbanan semacam itu dinilai di sisi Allah. Diterima dan dinilai di sisi Allah. So, dan Allah tahu bahawa kita berkorban dan ayat 16 ini sebenarnya Allah iktiraf orang-orang yang tak lari daripada perang layak dapat harta tu. Kan? Layak dapat harta. So Allah masih mengiktiraf bahawa pengorbanan yang mereka buat tu, namun kerana mereka bergaduh, Allah nyatakan, betul engkau layak terima kerana engkau berkorban dan engkau tidak lari daripada medan perang. Namun realiti sebenar apa? Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum. Sebenarnya bukan kamu yang bunuh mereka, tapi Allah lah yang bunuh mereka. Kan? Bukankah ini alasan besar mereka bahawa kami yang layak. Kami yang layak harta ni sebab kami pertaruhkan nyawa. Sekarang Allah datangkan ayat, betul. Engkau tidak berundur. Engkau terus maju. Suruh berperang, tetap pergi berperang. Gadaikan nyawa. Tapi realitinya bukan kamu yang bunuh mereka. Tapi Allah yang bunuh mereka. Kan Allah beritahu pasukan mukmin yang telah menang tu, realiti sebenar Allah lah yang mematikan mereka. Zahirnya ya kita nampak pasukan Islam tu menetap. Kan sebelum ni dekat mana ayat yang pukul leher mereka tu? Ni. Fadribu faqal a'naq. Kan?
Tuan-puan pernah berperang tak? Tak pernah kan? So macam mana nak gambarkan fadribu fawqal a'naq, pancung leher mereka. Istilah pancung leher ni sebelum peperangan dia indicate bahawa kita sudah pun menang. Tapi belum berlaku perang. Belum berlaku perang. Allah kata, janji Allah, kamu akan pasti dapat memancung leher mereka. Seolah-olah tentera musuh ni, dia datang dalam bentuk serah tengkuk, pancunglah. Macam tu. So, Allah sedang gambarkan orang Islam sudah dapat upper hand dalam peperangan tu. So, bila kita perang, tuan-puan, kita berdepan dengan musuh. Leher adalah benda yang paling diprotek, paling dijaga. So, dia akan cuba pertahankan. Kejap, kita tengok. Baju perang. Baju perang. Cuba tengok dia punya topi ni. Kan dia punya besi tu sampai ke belakang. Sebab nak protect bahagian belakang ni. Dan sekarang Allah beritahu kau masuk ke medan perang, kau tinggal penggal je leher musuhmu. Seolah-olah dia tak melawan. Macam tu sekali Allah beri jaminan kamu pasti menang. Sehingga musuh ditundukkan sebegitu rupa. Maka benarlah bila Allah kata, falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum. Bukan kau bunuh mereka. Allah yang bunuh mereka. Dan Allah ambil kredit. Allah tidak pun, not even sebut, kami yang bunuh mereka. Allah kata, Allah yang bunuh mereka. Kan macam kita dengan anak kita. Dia balik rumah bagi tahu, Mi, ada kerja rumah Mi, matematik. Kan kerja rumah matematik. Mak dia pula at math A plus. So mulalah nak tunjuk skill pada anak. So 3 tambah 3 berapa? Entah, mak dia yang tulis jawapan 6. Okey. 4 tambah 7 berapa? Lambatlah kau ni, 4 tambah 7 pun tak tahu. 11. Mak dia yang tulis. Lepas tu anak pergi sekolah. Balik-balik sekolah dia happy. Mi, yeay. Semua betul lah Mi. Semua betul. Cikgu puji jawapan betul. Bukan kau yang jawab, mak yang jawab. Macam tu. Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum. Kan kau yang bunuh. Allah yang bunuh. Lepas tu kau claim kau layak dapat harta kan? Banyak cantik. Itu. Allah sedang beritahu realiti. Maka kita bila berhadapan dengan perkara-perkara yang mendatangkan apa? Mungkin perbalahan, mungkin. Kan tadi sebut perang mulut. Dengan suami isteri. Masing-masing kata, aku dah buat ni, aku dah buat ni, aku dah buat ni. Sebenarnya realiti, kita dapat buat itu semua adalah bantuan daripada Allah. Maka mengapa kita masih nak berkeras kepala? Kenapa jasa aku tidak dikenang oleh pihak sebelah sana, sedangkan kita tak ada apa pun? Kenapa masih nak melanjutkan perang bergaduh begitu, sedangkan Allah yang beri kita nikmat dan rahmat dapat memberi berpeluang untuk berkhidmat pada orang lain. Begitu kan? Allah sedang beritahu realiti check kepada para sahabat waktu itu dan kita yang sedang membaca sekarang. Falam taqtuluhum walakinna qatalahum. Sebab kesan daripada perang itu, Umar sendiri katakan, aku belum sempat tetap. Musuh tu kepala dia dah bergolek.
Ha. So, bila Allah kata dia sebenarnya yang membunuh mereka semua kerana semua itu adalah kudrah, kehendak daripada Allah, itu bermaksud kemenangan yang dicapai bukanlah semata-mata 100% usaha kita, usaha tentera Islam, bukan kerana ramai sikitnya, tapi kerana bantuan, rahmat, pertolongan dari Allah. So kalau kita bawa idea itu, kita takkan mudah terpesona dengan pujian manusia, kita tak mudah terpesona dengan kritikan manusia, tak. Surah Baqarah merakamkan kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa ramai golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Cuba tengok realiti dekat Malaysia, golongan minoriti sudah menguasai ekonomi golongan majoriti. Tak gitu? So itu kerana izin Allah. Bukan sebab diorang pandai berniaga, bukan sebab diorang begitu. Tak. Semua itu izin Allah. Dan Allah tutup ayat dekat surah Baqarah tu, wallahu ma'as sabirin. Kamu mau menang, kamu kena sabirin. Maksud sabirin di sini yang kita kena crucial. Dia bukan sekadar sabar. Tetapi kita mesti endure. Apa endure? Aku tak tahulah bahasa Jawanya apa. Itu perlu kan macam endurance tu, endure. Bertahan kot. Kita perlu tabah. Kalau buat sesuatu tu dia ada turun naik, ada masa berjaya, ada masa gagal. Kita kena ada endurance tu. Kalau berlatih tu terus berlatih, jangan pernah jemu. Teruskan berlatih dan berlatih. Kalau memang kita pandai buat rempeyek, terus saja tambah baik, tambah nilai terhadap apa yang kita buat. Ada daya ketahanan, yes, ada daya ketahanan. Resilient. Begitu. Ustaz, bila Nabi baca wahyu depan sahabat, adakah sahabat terus terima total ke ada yang tak puas hati atau kecil hati? Terus terima total. Allah sudah pun memuji sikap sahabat itu seawal ayat yang kedua lagi surah ini. Dan pada penerimaan itu Allah datangkan juga bentuk-bentuk teguran. Sebab Allah tahu hati mereka sudah menerima apapun yang datang daripada Tuhan. Pun begitu, bentuk tegurannya bukan kaleng-kaleng. Diberikan bentuk, kalau kau lari, aku azab, semacam tu. Dia bukannya, kadang kita kan, kalau bapa ni dia ada favor pada anak-anak tertentu. Kalau anak kesayangan dia buat salah, dibelai, dimanja, jangan buat lagi. Kalau yang bukan di favor, di rotan, tanpa tanya pun, rotan dulu sampai. Tapi Allah tidak begitu. Allah memandang semua makhluk sama. Maka semua perlu dibentuk kerana mereka adalah generasi pertama yang bakal jadi cerminan kepada kita. Kalau generasi pertama ini dilayan secara bias, that's it. Agama ini takkan boleh bertahan sebegini. Sebab dia ada adil dan dia ada kistos. Dia ada kelihatan adil. So, kalau dalam celik tafsir tu dia baru datangkan kesimpulan, bila selesai perang kan ada kalangan tentera Muslim yang gebang atas kesalahan mereka, atas kejayaan. So Allah tegur, mengingatkan mereka.
Bukan mereka yang bunuh, tapi sebenarnya Allah yang bunuh. Wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Bukan kamu yang melempar atau bukan kamu yang memanah ketika kamu melepaskan anak panah, tetapi Allah lah yang menjadikan anak panah itu tepat pada sasaran. Dan waktu kejadian sebelum perang berlangsung tu, waktu kedua-dua pasukan sedang berdepan, tapi belum mula perang, Nabi diarahkan oleh Jibril untuk ambil segenggam pasir dan tabur, campakkan kepada orang kafir. Dan jarak baginda waktu itu dengan pasukan lawan sejauh panahan anak panah. Berapa jarak panahan anak panah ni? Tuan-tuan pernah kira ke? Tak pernah kira, aku pun tak pernah kira. Tapi kalau kita tengok yang Olimpik, pertandingan memanah tu, tu kita tahu berapa jarak maksimum anak panah boleh pergi. So sekadar itu. Sekadar itu. So bila Nabi tabur, kan benda tu memang jauh. Kalau kita tabur tanah, berapa kaki dekat depan kita boleh pergi? Kan? Bayangkan kalau anak panah tu tak sampai dan sekarang Nabi disuruh tabur pasir. Dan kerana pasir tu asalnya tak logik. Tapi bila Jibril yang suruh dan Nabi tabur pasir tu, Allah bawa pasir tu sampai kena mata semua orang kafir kat situ. 1,000 orang kena. Dan selepas terkena pasir tu ada yang rebah dan ada yang tak nampak. Bila cuba kita main pasir letak kat mata, boleh nampak? Lepas tu jumpa Dr. Munira. Doktor, tolong doktor, saya tak nampak dah doktor. Kan tu, bila pasir kena mata, ada yang rebah, ada yang tak nampak dan mereka tertunduk sebab pasir dah masuk mata. Dan dalam keadaan kacau bilau itulah tentera Muslim dan malaikat terus menyerang. Siapa suruh tak ready, kan? Nabi baling pasir, maka pasir masuk mata. Tapi kalau kita lihat kalau kita lah berada di medan perang waktu tu, kita menanggap, ini angin tiup. Kan? Mereka berhadapan dengan angin tiup. Itu ikut logik. Sekarang Allah beritahu, Allah lah yang menyampaikan pasir tu. Allah guna angin tiup. Kan? So Allah beritahu bukanlah Nabi yang melempar pasir tu sehingga masuk mata mereka, tetapi Allah lah yang menyebabkan pasir yang Nabi lempar itu masuk ke dalam mata mereka. So Allah beritahu tentang bukan kamu yang bunuh, kami yang bunuh. Bukan kamu yang melempar, kami yang melempar. Dan waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasan. Allah hendak beri ujian dan ujian yang baik kepada orang mukmin. Kan Allah nak beri ujian, waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasan. Perkataan yubla ni, bala yabli. Perkataan yublia bermaksud kita uji supaya dia tunjuk dia punya potensi. Kita uji supaya dia tunjuk dia punya potensi. Kita tahu anak kita pandai masak, cuma dia ada M je, dia malas. Kan? So, bila kita tahu anak kita pandai masak, selalulah mak-mak ni akan uji. Nuha, cuba Mami nak test sikit Nuha masak beras yang ini.
Boleh jadi ke tak? Jadi cantik ke tak? Kan? Atau cuba goreng sardin sikit. Kita nak uji anak kita pandai masak ke tak? Kita suruh dia goreng sardin. Dia pergi berlenggang ke periuk ke, atau dia siap pakai helmet. Kan? Sebab hanya orang berpengalaman goreng sardin saja tahu bagaimana nak menghadapi peperangan besar tu. Kan? Kalau dia berlengang je pergi, ini belum digilap potensinya. Tapi kalau dia dah sedia, dia ke shield kan, penutup periuk, dah ready nak letak tu, dia pegang tutup periuk, tahu dah tu. Ada pengalaman. Ada pengalaman. Sama juga macam masak popcorn. Dia tutup ke tak? Gitu. Sudip, dia tak sambung. Dia pakai penyapu. Ikat dengan penyapu. Belah sini penyapu, belah sana sudip. Kadang-kadang puan-puan kena juga jenguk anak-anak lelaki yang tinggal dekat rumah bujang tu. Penyapu diikat dengan sudip. Kadang mop. Ikat pula, ikat mati. Nak goreng, guna. Nak mengemuk, guna sebelah sini. Kan? So, you belia, tujuan ujian itu untuk keluarkan yang terbaik. Untuk tingkatkan, untuk dapat potensi orang tu. Untuk jadikan mereka lebih baik selepas melepasi ujian. Dan balaan hasanah, dia bukannya ujian yang susah sangat pun. Perang kot. Allah kata, ini ujian tak susah. Balaan hasanah. Ujian tu tak susah. Kerana begitu banyak bentuk pertolongan dan bantuan yang Allah beri. Sebelum perang dapat tidur dengan lena. Kan, malaikat turun membantu. Orang beriman tak bunuh, Allah yang bunuh. Siap diorang, mata masuk pasir. Jadi kadang-kadang tuan-tuan, kalau kita duduk, kan menung balik ujian-ujian yang kita dah lalui dalam hidup kita ni, kita akan perasan, banyaknya lah bantuan Allah pada aku. Banyaknya lah bantuan Allah pada aku. Dan itulah bentuk balaan hasanah tu. Balaan hasanah. Ujian tu mudah je, tak susah. Lebih-lebih lagi, kan, ujian seperti apa? Nabi Ibrahim. Ujian seperti Nabi Ibrahim. Kita lihat susah kerana kita menimbangnya mengikut keupayaan manusia. Kan, kita melihat ujian itu sukar, susah kerana kita menimbangnya mengikut keupayaan manusia. Sedangkan Nabi Ibrahim dapat lalui itu semua kerana kebergantungannya pada Allah. Bila bergantung pada Allah, Allah akan bantu. Allah akan bantu. Dan balaan hasanah juga bermaksud mereka mendapat kemenangan. Ujian itu ya kelihatannya sukar, tetapi ujian itu dalam bentuk sudah ada jaminan kemenangan dan dapat harta rampasan perang. Plus, kerana perang ini, kerana peperangan ini, dia memungkinkan Allah beri orang-orang yang terlibat itu dengan darjat yang tidak ternilai. Selepas daripada peristiwa ini,
Dan selepas dari peristiwa ini, berapa kali, berapa occasion para sahabat yang lain memberi keutamaan kepada ahli Badar untuk buat sesuatu. Kan? Cuma kalau dalam surah Ar-Ra'du tu, betul diuji, tapi perkataan ujian yang Allah guna di situ ialah fitnah. Fitnah. Fitnah ni itulah nak menghasilkan, nak mengasingkan antara benda asing dengan ketulinan emas. Itu guna perkataan fitnah. Tapi di sini Allah guna bala. Bala. Bala juga digunakan untuk ujian Nabi Ibrahim tu. Wa idzi batala Ibrahim rabbuh. Bala. So, realitinya mereka tidak akan dapat berkata yang orang Islam itu salah atau orang Islam itu teroris kalau orang Islam menang dalam peperangan ini. So perang ini sebenarnya boleh menutup mulut kafir Quraisy yang selama ni bangga kalau mereka kuat. Mereka ada kuasa. Tapi 1,000 lawan 300 pun kalah. Itu kesan moral yang cukup tinggi. Dari sudut geopolitik, kekalahan kafir Quraisy ini memberi impak besar kepada Jazirah Arab. Kabilah-kabilah luar yang selama ini takut kepada Abang Long Quraisy, mereka sudah nampak, ada kuasa baru di Madinah. Ada kuasa baru di Madinah. So inilah tamparan hebat dan tamparan pertama orang-orang Quraisy nak mengekal, kesukaran orang Quraisy nak mengekalkan apa istilah tu? Hegemoni. Aku rasa betul lah kot disebut tu. Hegemoni. Tu. Political, economic and military predominance of one state over other states. Tu. Hegemoni nama dia. Hegemoni, terbalik pula. Hegemoni. Sesekali guna bahasa macam ni kan macam best ni kan. Gitu. Jarang-jarang guna. Ada dalam kamus, tak guna. Ya rugi. Hegemoni. So, sebab itu selepas daripada Badar, orang-orang Quraisy cepat-cepat nak repeat perang Uhud. Tak sampai setahun. Mereka repeat perang Uhud. Dan Allah bagi menang. Menanglah korang perang Uhud. Macam tu. Menanglah korang perang Uhud. Sebab selepas menang perang Uhud, 2 tahun selepas itu, mereka repeat pula Khandaq. Saat dia kata, tengok, kami hantar 1,000, kami kalah. Tapi bila hantar 3,000, kami menang tipis. Kali ini once and for all. Korang semua kena bantu kami untuk terus hapuskan diorang. Diorang 3,000 je. Maka dia bawa 12,000 untuk Khandaq. Bayangkan tuan-puan, Quran dia datangkan bentuk maklumat sampai ke tahap seorang suri rumah boleh melihat dunia, perjalanannya nak mengekalkan kuasa dunia melalui ayat Quran. Kita kena ikut masuk political science, ambil degree, belajar melihat, baca Quran sebenarnya sudah nampak geopolitik tu. Geopolitik. Luar biasa lah. Luar biasa. Tapi dengan bantuan apa? Tadabbur. Begitu.
Kadang kita dekat rumah apa kita buat? Kalau tak ada buat apa, kita jual tudung, jual rempeyek, kan? Tapi at least bila baca Quran ini, oh macam tu betul dia. Kenapa kafir Quraisy ni tertekan, terdesak? Kenapa dia cepat-cepat nak perang? Kenapa waktu kalah tu mereka tak terus mengalah saja? Kerana dia ada kepentingan besar yang lain. Dia ada apa nama? Kawasan-kawasan jajahan yang perlu ditundukkan. Dia tidak malulah, kan? Malulah apa nama? Um, Abang Long ni. Dan Badar juga memberi kesan negatif kepada orang-orang munafik. Kan? Negatifnya macam mana? Makin kuat pula sebab mereka mengharapkan agar orang Islam kalah waktu Badar. Satu Uhud sengaja, konon-konon dia nak ikut 300 patah balik. So 700 lawan 3,000. Gitu. Dan walaupun kalimah bala itu dipahami sebagai ujian besar, akan tetapi dia juga boleh diterjemah sebagai nikmat. Bala itu juga boleh diterjemahkan sebagai nikmat. So, balaan hasanah, nikmat yang baik. Dan bila orang yang penafsir yang kekal menafsirkan balaan itu sebagai ujian, maka mereka berpendapat setiap kali ujian yang susah payah yang Allah kenakan kepada kita, Allah pasti akan iringi dengan kemudahan. Yang penting kita buktikan dengan sabar atau tidak. Selepas daripada ujian tu, Allah akan naikkan darjat orang itu. Satu bila kita lihat orang dekat keliling kita, tak kira sama ada dia beriman, tak beriman, Muslim, tak Muslim, hampir pasti setiap orang diuji. Dan kita kalau bijak, kita akan perhati, bukan komen, perhati. Orang ni dituduh begini, kan masuk surat khabar, ustaz ni dituduh begini, cabul orang tu begini. Itu semua ujian. Ujian buat dia, ujian buat kita. Kita boleh tak tahan mulut untuk tak sebut tentang benda yang kita tak tahu. Ujian untuk dia, dia bersabar ke tak? Kalaupun betul dia buat, itu kafarah buat dia. Dia bertaubat atau tidak. Begitu. Kita bukan tidak pernah membaca pengalaman-pengalaman orang-orang yang pernah melakukan kesalahan di waktu silam dan berubah menjadi ulama-ulama besar. Kan? Fudail bin Iyad itu perompak besar. Dan bila sebut perompak, selalunya berkumpulan. Ini dia sorang-sorang. Merompak dekat padang pasir, sorang-sorang dia. Dan dia berubah setelah mendengar ayat Quran dibacakan sebelum masuk waktu subuh. Tu Fudail bin Iyad. Akhirnya jadi ulama besar. So itu bentuk balaan hasan. Setelah diuji dengan teruk, dengan ketakutan, dengan kegusaran, Allah nak beri kebaikan. Innallaha sami'un alim. Ya, waktu kita diuji, kita akan lebih banyak menguntaikan doa. Dan Allah beri jaminan, aku dengar. Dan aku tahu apa yang berlaku. Allah dengar isi hati kita. Dan Allah tahu apa yang kita usahakan.
Zalikum wa anna allaha muhidu kaidil kafirin. Zalikum, itu semua. Kan, demikianlah. Itulah, itu semua. Zalikum. Itulah bentuk hikmah perang. Maka ambillah pengajaran itu. Peperangan bukannya ditakuti, tapi peperangan merupakan medan diuji. Medan ujian. Sama macam puasa kita ni kan. Puasa ni kita berperang ke dengan nafsu kita? Tidak, kita diuji dengan nafsu. So, saya tidak melihat, saya tak kata puasa ni ujian. Saya kata puasa ini ialah latihan. Kita dilatih untuk supaya boleh bekerjasama dengan nafsu. No, supaya nafsu bekerjasama dengan kita. Kalau kita bekerjasama dengan nafsu, nafsu ni memang sukalah ammaratun bisu, dia memang suka ke arah itu. Kita nak nafsu tunduk dan ikut apa yang kita mahu. Kerana puasa tu sendiri kan dulu sebelum kedatangan Islam bermaksud apa? Melatih kuda kan? Melatih kuda, dan kuda perlu dilatih untuk menghadapi peperangan. Jadi kita kena latih kuda-kuda nafsu kita ni untuk menghadapi perang yang panjang. 11 bulan lamanya. Perang yang panjang berhadapan dengan siapa? Siapa musuh kita? Asyaitanu aduwwum mubin. Syaitan, musuh yang nyata. So, kita akan menghadapi peperangan yang panjang. Perang yang panjang. Maka kalau usaha kita untuk mengaut sebanyak mungkin hidayah daripada Quran gagal, so bila waktu perang nanti tu, sempat ke kita untuk bersedia dengan peluru-peluru hidayah? Gitu kan. So puasa adalah latihan untuk menghadapi perang yang panjang. Wa anna allaha muhidu kaidil kafirin, sungguh Allah lah melemahkan tipu daya orang-orang kafir. Allah lah yang melemahkan rancangan mereka. Bukan kita punya kegusaran itu ke? Lihat gerakan-gerakan liberal, kan? LGTV, gerakan-gerakan tu nampak macam, dia menyusup ke dalam sekolah, menyusup dalam silibus universiti, menyusup dekat jabatan-jabatan kerajaan. So, apa usaha kita untuk membendung? Kalau tak tahu nak buat apa-apa, teruskan berdoa pada Tuhan. Allah sedang menguji kita dengan ujian-ujian besar akhir zaman. Terutamanya sebagai persediaan untuk menyambut kedatangan Dajjal. Maka kita perlu rapat, lebih akrab dengan kalam-kalam Tuhan untuk dapatkan panduan bagaimana kita nak bertindak dan berjalan ke hadapan. Dan di sini Allah beri jaminan, apapun rancangan mereka, Allah lah yang bertindak untuk melumpuhkan tipu daya itu. So nak takut apa? Kita kadang ni kita digembar-gemburkan dengan isu yang tak wujud pun. Ditakut-takutkan dengan kebarangkalian yang tak pasti. Menjadikan kita lebih berpuak-puak, berpecah belah. Kan, waktu saya dekat pejabat CDA tu, orang-orang dekat keliling Perdana Menteri
Mereka bukan memikirkan macam mana nak bantu negara. Mereka punya target next election, macam mana aku nak dapatkan lebih banyak undi. Itu je hari-hari perbincangannya itu. Maka segala gerak kerja daripada pejabat tu akan menjurus kepada matlamat tu. Akan menjurus kepada political mileage. Semua atas dasar political mileage. So kalau aku bantu macam ni, okey, aku dapat political mileage. Kalau aku buat macam ni, aku dapat sokongan dan dukungan macam ni. What? Engkau buat ini semua kerana manusia. Bukan kerana Tuhan. Rugi. Rugi. Dahlah dia ditampuk pemerintahan. Saya tak sebut yang nombor satu. Tapi dia punya pegawai-pegawai dekat keliling. Kan? Buat tu bukan kerana orang. Bukan kerana rakyat. Tak. Next election, apa chances untuk aku kekal berkuasa? Sama bentuknya yang mengaburi, yang mengelabui pemikiran pemimpin Quraisy. Kalau aku ikut agama ni, aku masih kekal ke jawatan sekarang? Tu munfakin tu. Sama yang berlaku pada Abdullah bin Ubay. Kerana bila Nabi pindah ke Madinah, dia tak jadi pemimpin dekat Yathrib. So, bila kita utamakan agenda peribadi, kita akan menjadikan agenda ketuhanan ni sebagai nombor 2, nombor 3, nombor 4. Di situlah Allah kata, kamu bertuhankan nafsu. In tastaftihu faqad ja'akumul fath. In tastaftihu. Jika kamu mencari keputusan, siapa kamu ni? Orang musyrik. Jika kamu mencari keputusan, ayat ini ditujukan kepada kafir Mekah. Tadi ayat sebelum Allah kata Allah yang melemahkan tipu daya orang-orang kafir ni. Sekarang Allah tujukan kepada kafir Mekah. Diorang juga berdoa minta menang. Orang-orang musyrikin tu juga pergi ke Kaabah, pegang kelambu Kaabah tu. Minta pada Allah, minta menang. Siapa? Abu Jahal. Dia pegang kelambu Kaabah dan berdoa kepada Allah untuk beri kemenangan kepada, ni ayat dia ni, pihak yang benar. Tu doa Abu Jahal tu. Ya Allah, berilah kemenangan kepada pihak yang benar. As-Saddi mengatakan bahawa ketika pasukan kaum musyrik berangkat dari Mekah menuju Badar, terlebih dahulu mereka memegang kain kelambu Kaabah dan meminta pertolongan kepada Allah. Mereka kata, Ya Allah, tolonglah salah satu di antara kedua pasukan yang paling tinggi, salah satu di antara dua golongan yang paling mulia, dan salah satu daripada dua kabilah yang terbaik. Baru turun ayat ini. In tastaftihu faqad ja'akumul fath. Kalau kamu mahu keputusan daripada doa kamu itu, maka telah datang kepada kamu al-fathu, keputusan yang kamu mahu. Telah ditentukan siapa menang, siapa kalah. Dia telah memutuskan apa yang telah mereka minta, iaitu kemenangan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kejap. Kenapa Allah guna perkataan al-fathu? Kenapa tak kata faqad ja'akum apa? Kemenangan apa? Falah.
Berjaya. Telah diputuskan siapa yang berjaya. Kenapa Fathu? Oh, ini antara poin-poin penting sebelum pembukaan Kota Mekah. Ini antara checkpoint Fathu tu. Sebelum pembukaan Kota Mekah, ini checkpoint dia. Maka dia ja'akumul Fathu. Dan ayat ni juga mengingatkan Nabi bahawa ada Fathu penting yang kamu kena kejar. Ini adalah langkah pertama. Dan bila kita bacakan hadis yang tadi, kita pun hairan kenapa Abu Jahal berdoa pada Allah. Rupanya orang-orang musyrik Mekah tu memang kenal Allah. Mereka tahu Allah tu sebagai Tuhan yang menjadikan, mencipta. Tapi in the meantime, ada Tuhan-Tuhan lain. Sebab tu digelar musyrik, mensyirikkan Tuhan. Bukan dia tak kenal Allah ni siapa. Tapi bagi mereka, Allah ni hanya ada specific job. Apa tugasnya? Cipta. Tapi part yang lain, part bagi rezeki, part berperang, part menentukan takdir, itu Tuhan lain. Satu digelar musyrik. Dan kita jarang sebut kufar Mekah. Tak, musyrik Mekah. Gelarannya ialah musyrikin Mekah. So, oleh sebab itu, sekiranya orang kita mengaku Muslim, mengaku Allah itu Tuhan, tapi dalam masa yang sama masih lagi berdoa kepada yang lain. Well, itu juga termasuk dalam golongan tu. Maka sebab itu kita perlu lihat apa bentuk fahaman Arab Mekah pada waktu itu, kenapa mereka digelar sebagai musyrik. Inilah kadang kita, kupu-kupu ramai-ramai masuk rumah pun kita kata, ini ada orang datang ni. Loh, sejak bila pula kupu-kupu tu boleh jadi alat tenung nasib buat kita? Tapi itulah kebiasaan kita kan. Benda-benda yang turun-temurun, kita tak double check, lalu kita rasa ini biasa. Sedangkan itu perbuatan syirik. Meneka-neka pula apa berlaku akan datang. Tak boleh. Maka lazimilah bertaubat. Lazimilah bertaubat. Kenapa Abu Jahal confident dengan doa dia sehingga dia berdoa beri kemenangan kepada pihak yang benar? Sebab dia sangka dia berada dalam kebenaran. Itu realiti tuan-puan. Orang-orang yang jauh daripada Quran, mereka rasa mereka di pihak yang benar. Orang-orang yang Quranis ni, tolak hadis Nabi, mereka rasa mereka di pihak yang benar. Satu bila kita kata dia salah, dia akan buat reaksi. Dia akan melawan. Berbeza kalau orang tu buat salah dan dia tahu dia salah. Dia akan datang dengan tunduk. Tapi kalau dia rasa dia benar dan kita kata dia salah, lain, reaksi dia lain. Dia akan dahulukan dengan penentangan. Kan? So, kita rasa kita di pihak yang benar ke? Ui, macam mana nak jawab tu Ustaz? Yalah, rasa-rasa kita lah, kita di pihak yang benar ke? Kan?
Semua orang rasa diorang betul dan benar. Lagi-lagi kalau wanita. Wanita mana pernah ngaku salah? Oops. Semua wanita kan? Habis aku. Kecuali nantilah pagi raya, dia salam tangan suami, bang, minta ampun, minta maaf bang. Aduh. Begitulah. Begitulah realitinya. So, faqad ja'akumul fath, maka telah datang keputusan bagimu. Wa in tantahu fahuwa khairul lakum. Jika kamu berhenti, itu lebih baik. Saya tempoh hari ada kongsi dengan Kak Syida tentang apa kronologi perjalanan Perang Badar tu. Ada rakan kita yang minat sejarah ni dia kongsikan. Rupanya baru boleh relate wa in tantahu fahuwa khairul lakum ni dengan cerita tu. Dia macam ni. Bila Nabi diberi pilihan untuk kejar Abu Sufyan atau berperang, Nabi pilih berperang, maka Nabi terus tuju kepada Medan Badar. Nabi terus tuju kepada Medan Badar. Dan Abu Sufyan dan rombongan ni, bila dia rasa dia selamat dah daripada pengejaran orang-orang Islam, dia utus surat kepada Abu Jahal. Dia kata, dah, tak payah datang. Stop. Sebab diorang dah tak menimbulkan bahaya. Aku dah selamat. Tapi Abu Jahal berdegil nak pergi. Ni Allah kata, wa in tantahu fa huwa khairul lakum. Kalau kamu berhenti, itu lebih baik. Kalau kamu berhenti, itu lebih baik. Tapi mereka memilih untuk memusuhi Nabi. Banyak kali dah peluang-peluang diberi. Bukan diorang tak nampak mukjizat depan mata, depan kaki. Nampak? Sepatutnya mereka berhenti daripada awal lagi. Untuk tidak susahkan Nabi dengan para sahabat. Tapi tak. Tetap juga. Malah bukan tak ada jurukcakap yang lenient dalam dia punya apa dia punya nama parlimen dia tu? Baitul Hikmah. Darun Nadwah kan? Darun Nadwah. Bukan tak ada orang yang menegur, yang kata kita patut berbangga dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab dia tu orang Arab dan dia berjaya pula buka dia tu orang Quraisy dan dia berjaya buka cawangan Quraisy di Madinah. Kan ada je pandangan-pandangan yang kata suruh berdamai. Kan win-win situation ada. Tapi problemnya ialah ego. Ego sebahagian daripada pemimpin Quraisy ni. Abu Jahal terutamanya yang waktu itu mengetuai. Wa in tantahu fa huwa khairul lakum. So, apa benefit yang kita boleh dapat daripada ayat ni? Ada tak? Jika kamu berhenti, maka itu lebih baik. Kita kan kadang sukar untuk keluar daripada circle kerosakan yang kita buat. Circle ketagihan. Tagih merokok, vape, ada macam-macam ketagihan yang lain. Kan? Tapi dalam banyak-banyak ketagihan tu, dia tak salah untuk ketagih mencintai pasangan masing-masing. Itu ayat cia-cia pula. Kan? Wa in tantahu, kalau kita berhenti daripada buat kerosakan tu, itu lebih baik daripada kita. Kan kita kadang minta dalam doa istikharah kita, ya Allah, jika ini baik untuk kamu, untuk aku, berilah kemudahan untuk aku capai. Jika tak baik buat aku, maka jauhkan dia daripada aku sejauh timur dan barat.
Kan doa-doa istikharah kita. Lebih kurang macam ni bentuk dia. In tastaftihu faqad ja'akumul fath. Kalau kau minta keputusan, kami dah beri keputusan. Dan kalau kau berhenti selepas daripada Badar ni, kau nak Uhud kan? Kalau kamu berhenti memusuhi, itu lebih baik. Wa in ta'udu na'ud. Jika kamu kembali, saya kami kembali. Allah beri ancaman. Kalau mereka ulang balik melawan orang-orang Islam, Allah akan bantu balik orang-orang Islam ni. Kan, jika mereka kembali mengerjakan kekufuran, Allah akan kembali menimpakan kejadian. Setelah Abu Jahal mati waktu ini, siapa jadi Presiden Mekah yang membawa banner untuk perang Uhud? Setelah perang Uhud, siapa jadi Presiden Mekah yang bawa banner untuk perang Khandaq? Kerana selepas Khandaq, kita tahu bahawa ketuanya itu Abu Sufyan. Abu Sufyan peluk Islam selepas daripada itu. Siapa yang menjadikan dia berubah? Sedangkan tiga orang utama ni, Abu Jahal, Al-Mughirah dengan Abu Sufyan, yang tegar menolak Nabi. Kan Allah dah buktikan wa in ta'udu na'ud wa in tantahu fa huwa khairul lakum. Ternyata Abu Sufyan tidak meneruskan agenda sebelum pembukaan kota Mekah dan akhirnya dia masuk Islam. Kan? So jangan perangi. Ini juga nasihat kepada orang-orang yang ateis, liberal. Jangan perangi agama ini. Kelak korang yang akan susah. Kalau korang berhenti, korang akan dapat menikmati dunia ini sebelum kematian. Tapi kalau korang tetap memerangi, that's it. Hidupmu akan sengsara. Walaupun bukan daripada tangan orang-orang Islam. Itu yang apa dibuat oleh Zaini sekarang. Perusahaan dia semua jatuh. Crumble. Dia nak teruskan juga. Silakan. Dia bukan berhadapan dengan makhluk yang namanya Palestinian. Dia berhadapan dengan Khalik itu. Wa in ta'udu na'ud wa la tughni 'ankum fi'atukum syai'a walau kathurat. Dan angkatan perangmu sesekali tidak akan dapat menolak dari satu bahaya pun, biarpun banyak. Kalau lihat kedudukan politik Israel selepas ini, mereka tak ada harapan untuk bangkit semula. Kalaupun dia berjaya kuasai Gaza, selepas daripada ini, dia nak bekerjasama dengan siapa? Kan, dia nak bekerjasama dengan siapa? Orang dah tak percaya. Orang dah tak mahu. Orang sudah fed up dengan apa yang dia buat. So, dari sudut geopolitik, dia sudah crumble. Dia sudah jatuh. Kemungkinan negara Israel tak wujud selepas ni. Kemungkinan, tak tahu. Wallahu a'lam. Tapi begitulah yang berlaku. Wa anna Allaha ma'al mu'minin. Dan Allah beserta orang-orang beriman. Wah, ayat ni kita ada rasa apa-apa tak? Patutnya kita kenalah rasa sesuatu. Rasa bangga. Allah bersama dengan orang-orang beriman. Saat kita kan sedang berusaha beriman. Kemudian, perenggan seterusnya. Tadi dituju pada siapa? Kafir Quraisy, musyrikin Mekah. Sekarang ditujukan pula menasihati orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa rasulah wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul. Taat dekat sini, taat dalam perang.
taat kepada pemimpin tentera, dengar arahan, berdisiplin dalam perang. So Allah ingatkan yang kemenangan mereka itu, kunci dia adalah taat kepada Allah dan Rasul sahaja, bukan sebab yang lain. Maka jangan ingkar untuk taat. Maka kalau begitu nasihat dia kepada orang beriman waktu itu, nasihat sama terpakai untuk orang beriman sekarang. Ati Allah wa Rasulah. Taat perintah Allah dan Rasul. Apa yang disuruh, terus kekal menjaga ketaatan tu. Sebab selepas daripada ini, Perang Uhud. Perang Uhud apa berlaku? Tak dengar arahan, tak ikut arahan. Hanya setelah mereka kembali taat, baru akan dapat kemenangan. Jadi, kalau kita ambil moral daripada Perang Uhud, kerana tidak taat, kan daripada 40 orang, satu orang je taat, tak meninggalkan posisi, 39 turun. Dan dia bukan melibatkan semua tentera. Kan? Jangan pergi berapa? 700. 40 jadi pemanah. Berapa peratus tu? Aku buat matematik ni memang agak lambat sikit. Kalkulator di tangan pun belum tentu dapat tu jawapan. 700. 40 dari 700 berapa peratus? Tak sampai 10% kan? Tak, kalau 70 itu 10%. Ini 40. 6%. 5%. 6 atau 5%. Bayangkan, daripada 100%, 5% tak taat, Allah bagi kalah. Dan sekarang kita doa, ya Allah menangkanlah Palestin. Sedangkan kita tak taat, diorang yang taat. Orang Palestin tu taat, kita tak taat. Berapa peratus yang tak taat ni? Zaman bila pula nak menang tu? Kalau ayat semacam ini diabaikan. Syarat untuk menang Palestin, semua kena taat. Semua. So, patut Perang Uhud tu menjadikan kita lebih dewasa. Lebih sedar. Hanya dengan 5% tak taat, Allah sudah tak beri kemenangan. Tapi sekarang berapa peratus yang tak taat, sedang saudara di Palestin diperlakukan semacam itu. Kan? So, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa rasulah wa la tawallau, jangan berpaling darinya, wa antum tasma'un, sedang kamu mendengar. Jangan kamu berpaling dari Nabi sedang waktu itu kamu sedang dengar arahan dan wahyu yang dibacakan. Lafaz anhu wala tawallau anhu merujuk kepada Nabi. Tapi yang menariknya, kenapa anhu? Kenapa anhu itu untuk seorang? Tadi itu taat pada Allah dan Rasul. Kan taat pada Allah dan Rasul patutnya ada dua entiti. Kemudian jangan berpaling daripada dia. Dia seorang. Siapa dia seorang tu? Allah ke Rasul? Kan? Dan mufassir dia kata ini ditujukan kepada Nabi. Anhu tu pada Nabi. Nabi seorang sahaja.
So kenapa hanya disuruh dengar kepada Rasulullah saja? Ini kerana kita bukan pada level untuk dengar arahan direct dari Allah. So kena sedar diri. Ya, Allah beri arahan melalui Nabi. Kita bukan dengar arahan direct daripada Allah. Tu wa antum tasma'un, sedang kamu mendengar. Bila sebut mendengar, dengar dengan telinga. Yang kita dengar ialah arahan Nabi sahaja. Dan kalau kita dengar dan taat kepada arahan Nabi, itu juga meliputi taat kepada Allah. Kan, may yuti'ir rasul faqad ata' Allah. Siapa yang taat pada Rasul, sungguh dia telah taat pada Allah. Okey. Ada lagi satu pendapat tentang anhu. Anhu tu merujuk kepada gabungan keduanya. Anhu tu merujuk kepada dengar dan taat kepada arahan Allah dan Rasul. Digabungkan. Arahan tu dari Allah dan Rasul. Anhu. So, apa dia arahan dari Allah dan Rasul ni? Kebenaran. Segala bentuk kebenaran. Maka perkara pertama yang datang daripada arahan, perkara pertama bila kita dapat arahan, ialah kena bersedia memberikan telinga. Sebab ada yang mendengar, tapi dia tak ada keinginan untuk faham. Dia dengar, tapi dia sedang berselaru dalam hati. Berteka-teki dalam hati. Ya ke? Ya ke? Duk ya ke? Ya ke? Dia tak dengar pun. Dia tak ada keinginan untuk terima. Ada yang dengar dan faham, tapi tak percaya dan tak mau ikut. Ini sifat orang munafik. Dengar, faham, tapi tak mau ikut. Dengar, faham, percaya, tapi tak ikut. Itu orang Islam. Ada sikap macam ni. Bila sebut percaya Quran, percaya. Dengar tak? Dengar. Buat tak? Tak buat. Siapa orang Islam yang tak pernah dengar bahawa solat tu wajib? Dengar. Percaya. Tapi tak buat. Itu orang Islam. So kita kena dengar, faham, percaya dan buat. Execute. Inilah yang Allah mahu. Mukmin. Malah 3 yang di atas tu dikategorikan sebagai tak mendengar pun. Rupanya mendengar ni dia ada set. Dengar ni ialah dengar, faham, percaya dan ikut. Itu set mendengar. So pasti bila kita baca tasmaun, dia meliputi 4 benda tu. Dengar, faham, percaya dan ikut. Maka taatlah kepada Allah dan Rasul dalam setiap perkara. Dalam medan perang, di luar medan perang. Wa antum tasma'un. Tapi kenapa Allah tutup dengan penegasan wa antum tasma'un? Sebab sebelum ni ada tawallau. Berpaling tu sudah pun indicate tak mau dengar. Sebab ayat ini sebenarnya nak highlight
orang yang dengar tapi tak taat. Wala tawallau anhu wa antum tasma'un. Jangan berpaling daripada Nabi sedangkan kamu dengar. So dia tuju kepada orang yang dah dengar tapi berpaling. Tapi berpaling. So 11.20 saya rasa kita better tutup dulu untuk buka ruang soal jawab. Dan ada sesuatu yang saya nak share. Rupanya dalam dalam pendidikan agama dekat negara kita ni, ada sisi kekosongan void yang besar. Ada sisi kekosongan, ada void ada lubang yang dalam, yang besar, yang perlu ditampung oleh kita. Apa dia? Generasi anak kita ada yang langsung tak boleh berbahasa Melayu. Jadi, sekolah-sekolah kafar tak boleh provide bentuk pendidikan, pemahaman berkaitan agama pada mereka. Sebab mereka tak faham bahasa Melayu. Dan lazimnya kafar ni mana ada kafar Inggeris. Kafar semua bahasa Melayu. So, macam mana nak cater? Dan bilangan itu semakin meningkat. Kan, kalau nak harapkan secara tiba-tiba kita buat kafar Inggeris, itu 10 tahun, 20 tahun lagi tu. So, sebab tu semalam saya jumpa, saya mewakili imam besar. Dia ada satu akademi Ahlan nama dia, yang mengisi kekosongan tu, tapi mereka sendiri tak cukup tangan. Dia bukan buat kelas, tapi dia buat macam pusat tuition, menawarkan pelajar-pelajar yang English oriented ni, jom kita belajar agama. Tapi lalu praktikal. Waktu puasa, pergi buat day trip ke rumah orang tua, tolong basuh rumah orang tua. Waktu bulan haji, dia orang merancang nak pergi ke masjid Razali dekat Gua Musang tu. Sebab dia mimicking Kota Mekah, mimicking Masjidil Haram. So nak pergi masuk situ, buat mock Kaabah, nak bertawaf. Khusus kepada anak-anak yang hanya boleh berbahasa Inggeris. So itu juga kekosongan yang perlu diisi tu dengan segera. Kan, kita mungkin anak kita dah lepas, tapi anak jiran belum. Mana tahu jemaah Ahsanul Amalah nak buat inisiatif tuition kepada pelajar-pelajar berbahasa Inggeris. Dan bila dibuat macam tu, Ahlan buat macam tu, peserta dia ada yang datang dari Dubai, ada datang daripada Europe, sebab nak belajar agama. Sebab nak belajar agama. So English speaker, bolehlah mengisi ruang-ruang kosong yang itu. Buat dalam bentuk tadabbur. Aku boleh cakap Inggeris, tapi koranglah tak faham. Aku faham. Kan kadang English itu bunyi Jawa. Macam itulah. So saya serahkan semula kepada Kak Syida. Kalau ada siapa-siapa nak tanya. Sebab next 11.30 ni ada kelas yang lain. Itu yang kena berhenti awal supaya boleh tarik nafas. Syafiq dah keluar ke? Dia terkeluar. Dah keluar Oh, okey. Ini dah keluar. Okay, sahabat-sahabat, sekiranya persoalan, Ustaz pun ada jemaah test petang pagi ni. Kalau ada
persoalan ke berkenaan dengan badar ke kan, sebab kan seperti yang Kak Syida kalau Ustaz kan Kak Syida pun berkenaan dengan surah Anfal ni macam baru dia bila tahu, tapi bila dimomokkan benda macam tu macam pelik lah juga tu ya. That's why tanya Ustaz yang dekat Ustaz doa lah apa macam aktiviti masa dalam untuk 17 Ramadan tu. Kan 17 Ramadan tu ada dicatat dalam surah Al-Anfal kan, sah dia. Perlu tahulah Ustaz. Terima kasih Ustaz atas penjelasan pagi. Tak apa Ustaz, kita bagi masa kat Ustaz lah lagi minit pun Ustaz nak kena take 5 kan, nak minum pun tak boleh. Jadi Ustaz telan air banyak-banyak lah untuk menenangkan suara Ustaz tu kan. InsyaAllah kita jumpa pada 3 minggu akan datang lagi sebab kita pun akan bercuti berhadapan. Minggu ni saja kita ada kuliah. So all the best lah pada semua yang Ustaz. Mudah-mudahan dengan apa kata Ustaz, macam bagaimana cenderamata kita sampai okey ke? Dia masih dalam plastik, belum buka, tapi saiz tu kena. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So, terima kasih, susah je tolong hantar ke rumah bentuk baju macam tu, dan saya berharap agar Allah terima kita tu pengorbanan, pemberian dan dinilai sebagai ganjaran terbaik. Semoga anda semua beroleh syurga insya-Allah. Amin amin. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah nanti kapan nanti kita akan bersemula. Kuliah kita akan bercuti selama 3 minggu. Pada minggu hadapan. Dengan itu kita endkan sesi kita dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Selamat Hari Raya. Ya, insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Hari Raya. InsyaAllah. Jangan lupa puasa 6. InsyaAllah. Itulah hidupnya. Dah belajar surah Al-Anfal ni Hari macam Raya mana kan? Bukan kelang kabut nak apa nak pergi beraya semua lah. Tapi kita kena settlekan kesenang kita tu. Dia dah belajar ni baru dah tahu apa dia dekat surah Al-Anfal tu. Kasih sahabat-sahabat semua Kelang kabut insyaAllah. mengaji Kak. Ya. Kelang kabut mengaji. Itulah kan. Alhamdulillah syukur ada Ramadan ni kita buka Al-Anfal ni kan. Kalau tidak kan kita masih lagi dengan orang kata sistem yang lama lah kan. Kita percayaan kita berkenaan dengan raya, berkenaan dengan puasa. Dan juga rupanya dalam surah-surah Al-Anfal besar kan. Dr. Menirah kan Kak Syida pun beritahu lah. Bila semalam tu bila Ustaz Syahari pun dah kupas secara detail pun walaupun sinopsis tapi macam tahu, so lagi interesting lah kan. That's why lah kalau tak belajar tu masih lagi macam tu. Kefahaman-kefahaman macam tu. Dengan berkenaan dengan raya tu. Bila raya je kita masa disedihan semua kan. Tapi kan Al-Anfal tu mengajar kita macam mana bersemangat sambut raya tu kan. Tapi itulah kalau kita nak mulakan, maknanya kita kena mulakan lah kan. Walaupun dalam skala yang kecil kan. Tapi kalau kita sampaikan ilmu kepada masyarakat, tak tahu. Tapi syukurnya kita belajar, kita kena bagi tahu. Kita kena buat lah. Tapi walaupun dipandang sinis ke apa, tapi kita kena cubalah insyaAllah kan. Terima kasih sebab-sebab semua. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi kanan surah Al-Anfal ni. Cuti beberapa minggu hadapan sampai ke raya nanti kita cuti insyaAllah. Yang tu saya kasih kita lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Raya semua. Tapi kita ada sesi lagi esok atau lusa dengan Ustaz Zahari. Mungkin dia ada, saya akan tanya Ustaz dulu. Sama ada dia nak sampaikan pesanan apa-apa ke berkenaan raya ke apa, dan kita adakan kelas ni. Ustaz angkat apa Ustaz surrender, kita pun surrender cuti lah juga insyaAllah. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi insyaAllah esok ataupun lusa insyaAllah. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Azimah. Terima kasih Kak Azim. Selamat. Sama-sama Syida, tak sempat